Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada jemaah sekalian, pada pendengar sekalian, kita menyambung pada pembelajaran Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Fiqhus Sirah, di mana pada beberapa minggu yang lalu, yang terakhir sekali kita berhenti adalah berkenaan dengan penyusuan Nabi SAW ataupun untuk lebih tepat lagi tinggalnya Nabi SAW bersama Siti Halimah As-Sa'diyah, dan juga perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara pelik, perkara-perkara yang berlaku, yang menyalahi adat yang berlaku ketika Nabi SAW tinggal di sana, di kampung Bani Sa'ad. Dan juga kita pun sedia maklum bahawa, dan juga saya telah lalu, bahawa kampung Bani Sa'ad ketika itu adalah berdekatan tempatnya dengan Hudaibiyah. Berdekatan tempatnya dengan Hudaibiyah. Baik, apa yang dapat kami ringkaskan daripada pelajaran yang lalu, di mana yang pertama sekali perkara yang menyalahi adat itu, perkara yang pelik itu adalah pembelahan dada Nabi SAW yang mulia. Dada Nabi dibedah, dada Nabi dibelah ketika Nabi SAW berumur 4 tahun. Di mana ringkasnya pembelahan atau pembedahan dada Nabi SAW yang mulia berlaku sebanyak 3 kali. Dan ada juga riwayat mengatakan lebih daripada itu. Cuma saya bawakan hanya riwayat yang masyhur. Kalau ada yang lain, bukanlah maknanya salah, kerana saya juga adalah orang yang kurang ilmu. Tapi saya cuba berikan apa yang saya tahu. Yang masyhurnya itu, dada Nabi SAW yang mulia dibelah sebanyak 3 kali. Yang pertama sekali adalah ketika Nabi SAW berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun. Dan yang kedua, ketika Nabi SAW hendak mendapatkan wahyu yang pertama. Dan yang ketiga adalah sebelum berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum Nabi SAW diisra'kan. Sebelum Nabi SAW diisra'kan, maka dada Nabi dibelah untuk kali ketiga. Baik. Dan telah saya katakan tadi, mungkin ada juga peristiwa riwayat-riwayat ataupun pendapat-pendapat yang lain mengatakan dada Nabi dibelah lebih daripada 3 kali. Wallahu a'lam. Cuma apa yang kami terangkan hanya 3 saja. Kalau ada lebih, wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga kita telah lalu pada pelajaran yang lalu, di mana tentang Nabi SAW yang hilang. Yang hilang ketika Siti Halimah As-Sa'diyah hendak memulangkan Nabi SAW ke pangkuan ibunya, yang kemudian ditemui oleh datuk Nabi sendiri, iaitu Abdul Muttalib. Kita dah lalu tentang peristiwa tersebut, kisah tersebut. Di mana mengikut riwayat bahawa Nabi SAW dijumpai kembali oleh datuk Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya harus mengetahui,
mempelajari tentang kisah Nabi SAW bermula juga daripada nasab keturunan Nabi SAW. Saya dah katakan banyak kali juga dalam pelajaran sirah kita, kalaulah kita boleh hafal lagu-lagu yang popular lah. Lagu Isabella boleh hafal, lagu Suci Dalam Debu boleh hafal, lagu Raya nanti boleh hafal, takkanlah nasab Nabi SAW pun tak boleh hafal. Minimum kita hafal yang 5 dulu saja. Apa nasab Nabi SAW yang mulia? Nabi SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. 5. Kalau kita nak hafal sampai ke Adnan itu lebih baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang ke-22 atau 21 saya lupa. Yang penting kita ambil tahulah tentang Nabi SAW. Kalau kita sendiri yang tak belajar, yang kita sendiri tak nak ambil tahu, siapa lagi nak ambil tahu kalau bukan kita orang Islam? Nabi SAW tu macam mana? Dan sebab itulah tujuannya itu kita mempelajari sirah. Kerana kalau kita cinta pada seseorang itu, kita nak ambil tahu tentang kisah orang tersebut. Jadi ini nasab Nabi SAW. Jadi cukup kita ambil, kalau permulaan itu kita ambil 5. Kerana ada dalam riwayat, kata silap saya, daripada Sayyidina Anas bin Malik atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan 5 demi 5. 5 ayat, 5 ayat. Maka barang siapa yang hafal 5 ayat, maka dia takkan lupa selamanya. Mengikut sebagai riwayat lah mengatakan seperti itu. Jadi kita ambil 5 dulu. Nabi SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dah. Lama-lama kita hafal ni nasab Nabi SAW. Macam kita hafal nombor telefon lah. Kan? Hari ni kita tulis, besok kita telefon kita ingat. Besok lagi telefon kita ingat. Ingat, tulis, ingat. Lama-lama hafal. Dan macam gitu juga dengan nasab Nabi SAW. Kita kena usaha. Make a move, make a step. Baik. Jadi itulah yang secara ringkasnya apa yang telah kita lalu pada pelajaran yang lalu. Dan dalam masa yang sama juga, inilah peristiwa yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhalan fahada. Iaitu, dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat lalu dia memberi kamu petunjuk. Jadi yang masuk sesat sini adalah ketika Nabi dalam hilang. Kemudian Nabi SAW dijumpai oleh datuk Nabi SAW yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Baik. Jadi kita lanjutkan tentang pembacaan sirah di sini. Cuma saya nak beritahu, walaupun kita menggunakan main book kita, kitab fiqh sirah, tapi saya ada gunakan juga kitab-kitab sirah yang lain. Terutama kitab Sirah Al-Halabiyah dan juga kitab tafsir kitab Sirah Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Baik, jadi sambung kata sini lagi. Dan diriwayatkan oleh Siti Halimah. Ini daripada kitab kitab Sirah Al-Halabiyah. Satu ketika aku membawa Nabi SAW ke pasar Unkaz. Pasar ini terletak di antara Taif dan Nakhlah dan merupakan pasar yang masyhur di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Pada kebiasaannya, orang-orang Arab mendirikan pasar di situ pada bulan Syawal. Baik. Jadi ini Sayyidatina Halimah Sa'diyah menceritakan lagi tentang Nabi SAW. Maknanya masih lagi nak memberitahu pada kita, nak menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara yang pelik berlaku ketika Nabi SAW dalam penjagaan Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Di mana Siti Halimah mencerita, satu ketika aku membawa Nabi SAW ke pasar Unkaz. Dia Ain Kaf Alif Za. Pasar Unkaz ni, dia kata sini, dia adalah pasar yang masyhur. Biasanya didirikan, diadakan sepanjang bulan Syawal. Bermakna sebelum mereka nak menunaikan haji. Mengikut syariat terdahulu lah, sebelum adanya Nabi
sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi mereka mendirikan pasar Ukas ni pada tiap-tiap bulan Syawal. Kalau macam kita kan, bazar Ramadan kan pada bulan Ramadan. Bazar gilang lah orang kata. Tapi maka mereka pula pasar Ukas tu pada bulan Syawal. Jadi pasar Ukas ni adalah pasar yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab. Pasar yang dibangga-banggakan oleh orang Arab. Jadi bila bangga ni maknanya dalam bahasa Arab itu adalah Aqazah. Jadi sebab tu dinamakan pasar Uqas. Pasar yang dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab. Baik. Jadi Siti Halimah membawa Nabi SAW ke pasar Uqas. Baik, bermakna dekat sini letak di antara Taif dan juga Nakhlah. Kemudian sambung kata sini, maka aku membawa Nabi SAW bertemu dengan seorang tukang tenung dari bangsa Huzail di situ. Apabila dia melihat anakku ini, dia langsung memekik, wahai bangsa Huzail, wahai orang-orang Arab. Maka manusia langsung mendatanginya dan dia berkata, bunuhlah budak ini. Maka seketika itu juga aku menyembunyikan Nabi SAW dari pandangannya. Baik. Apa yang diceritakan sini, apabila Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha membawa Nabi SAW ke pasar Uqas, bawa Nabi pergi jumpa tukang tenung atau tukang tilik atau tukang ramal dan sebagainya. Bawa Nabi pergi jumpa tukang tenung itu, dan dia daripada bangsa Huzail. Huzail ni adalah satu bangsa yang sangat masyhur dengan bahawa mereka ni adalah bangsa Arab atau suku Arab yang masyhur dengan sastra ilmu Arab dan orang yang sangat mahir dalam segi bahasa Arab. Ni suku Huzail ni. Huzail. Hatta kalau kita tengok dalam kisah sejarah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i pada awal umurnya, maknanya pada ketika masih dalam umur 8 tahun, 10 tahun, Imam Syafi'i sangat suka mempelajari ilmu bahasa. Kerana pada Imam Syafi'i, ilmu bahasa itu adalah kunci kepada segala ilmu. Kerana kalau kita tidak dapat memahami bahasa itu, bermakna kita tak akan boleh faham ilmu itu. Jadi doa untuk memahami ilmu itu adalah mempelajari bahasanya. Maka dengan sebab itulah Imam Syafi'i mempelajari ilmu bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i belajar bahasa Arab ni bukan sahaja bahasa lah, dengan sastranya, dengan balaghanya, macam-macam. Yang kita panggil sastra bahasa Arab, belajar dengan suku kaum daripada bangsa suku Huzail. Hatta Imam Syafi'i belajar dengan suku Huzail. Sampailah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditegur. Ditegur oleh beberapa orang agar mengalihkan tumpuannya itu kepada ilmu fikih. Kerana ilmu fikih itu lagi diperlukan oleh manusia. Baik, jadi sejak itulah Imam Syafi'i mula belajar dengan Imam Sufyan bin Uyainah dan juga yang masyhur itu adalah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa yang nak dikatakan sini tentang ini adalah introduction tentang suku Huzail. Jadi orang Huzail ni bila nampak Nabi SAW, tukang tenung ni, tukang tenung ni bermakna zaman dulu kan, zaman dulu ni bermakna mereka lagi masih ada cara-cara lah, pakai jin dan sebagainya, memang ada belajar. Jadi mereka nampak Nabi SAW memang ada tanda-tanda kenabian daripada diri Nabi SAW. Langsung dia ni pula pergi pukul canang. Dah tahu tu Nabi, maka dia pergi pukul canang, panggil, wahai kaum Huzail, wahai orang-orang Arab, mari sini, bunuh ni budak. Kerana nanti, bunuh ini budak. Jadi bila ini orang daripada Huzail yang sudah pekik macam gitu, dia pun, maka Siti Halimah As-Sa'diyah tidak lengah-lengah lagi, terus menyembunyikan Nabi SAW daripada orang tukang tenung tersebut. Baik. Sambung kata sini, orang-orang bertanya, budak yang mana? Tukang tenung itu berkata, budak ini, tetapi tidak mendapatinya. Mereka bertanya, ada apa dengan budak itu? Dia menjawab, budak ini akan menghapuskan agama kamu, akan memecahkan berhala-berhala kamu, dan akan zahir membawa agama yang baru.
orang-orang Arab langsung bergerak mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap tidak menjumpainya. Baik. Jadi ini bila orang datang tanya, ni tukang tenung mana budak yang kau cakap tu? Jadi tukang tenung kata ada kat sini. Langsung orang kata tak ada, kami tak nampak pun ada budak kat sini. Pasal Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha telah menyembunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pandangan manusia. Jadi ini apa yang perkara yang pelik kat sini bermakna pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ada tanda-tanda kenabian yang memang dicari oleh orang-orang pada zaman Nabi. Dan mereka tak senang. Mereka tak senang pasal mereka tahu bahawa pada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah sebagai a threat. Sebagai threat. Sebagai mereka akan merasa bahawa nanti agama mereka akan dihancurkan, akan dihilangkan, dihapuskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bawa agama Islam dan sebagainya. Baik, tapi mereka berusaha untuk mencari Nabi tapi juga tidak menjumpainya. Dan itulah yang diterangkan oleh orang tukang tenung tu, mengatakan bahawa dia akan memecahkan kamu, dia akan menghapuskan agama kamu, akan memecahkan berhala-berhala kamu, dan dia akan zahir bawa agama yang baru. Baik, kemudian sambung lagi dia kata sini, perkara yang sama juga berlaku kepada Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berada di pasar Zul Majaz. Baik. Kalau kita tengok balik tadi, pasar Unkaus tu bermakna pada bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, mereka akan berpindah kepada satu pasar yang bernama Pasar Majnah. Bukan Maznah, Majnah. Pasar Majnah ni pasar yang mereka akan mendirikan pasar Majnah ni setelah bulan Syawal, iaitu pada bulan Zulkaidah, akan dirikan pasar Majnah ni selama 20 hari. Kemudian barulah mereka akan berpindah kepada pasar yang tadi dikatakan Zul Majaz, yang akan didirikan sampai kepada hari-hari atau musim haji. Sampai pada musim haji ni, kalau kita nak tengok sejarah lah, zaman dahulu punya pasar, mereka so-called kita punya macam bazar lah. Bazar. Daripada pasar Unkaus, pergi pada pasar Majnah, kemudian pergi kepada Zul Majaz. Jadi pasar Zul Majaz ni didirikan selama 20 hari. Jadi dia kata sini, perkara yang sama juga berlaku pada Nabi SAW dan juga Siti Halimah As-Sa'diyah ketika dibawa kepada pasar Zul Majaz. Pasal Zul Majaz ni juga pasar yang popular. Pasal dia satu bulan setahun je. Setahun sekali je ada pasar ni. Macam kita bazar Ramadan jugalah. Setahun sekali je kan ada bazar Ramadan. Jadi sama juga. Syawal sekali, Zulkaidah sekali 20 hari, kemudian dengan pasar Zul Majaz. Baik. Dia sambung lagi kat sini. Diceritakan lagi oleh Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, setelah aku bawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, aku tidak pernah meninggalkan Nabi di tempat yang jauh. Bermakna pendek katalah, setelah setelah peristiwa dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, setelah ni peristiwa di pasar Zul Majaz, di pasar Unkaus, maka Siti Halimah mengatakan setelah aku bawa dia pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, aku tidak pernah meninggalkan Nabi di tempat yang jauh. Seriklah orang kata, kan, ni dah Siti Halimah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusukan Nabi. Kalau sekarang Nabi sudah 4 tahun lebih, 5 tahun, kan? Pula Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada menyayangi anak sendiri. Baik. Jadi itu yang diceritakan oleh Siti Halimah. Dia tak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang jauh, bermakna selalu dalam pengawasan Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Sama lagi dia cerita kat sini. Suatu ketika aku dilengahkan dengan sesuatu hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang dari pandanganku. Aku langsung mencarinya dan aku mendapatinya sedang berada di sisi kakaknya Syaimak, kerana dia juga terkadang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata sini? Satu ketika aku dilengahkan dengan sesuatu hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang dari pandanganku. Ada urusan, ada sebab, ada perkara-perkara yang tak dapat dielakkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang daripada pandangan Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha.
Aku langsung mencarinya dan aku mendapatnya sedang berada di sisi kakaknya Syaimak. Syaimak ni bermakna kakak susuannya Nabi SAW. Kerana dia juga terkadang menjaga Nabi SAW. Jadi Syaimak ni kakak susuan Nabi juga terkadang take over Siti Halimah punya tugas menjaga Nabi SAW. Kemudian disambung kata sini, aku langsung menasihati anakku itu agar jangan bawa Nabi SAW ketika waktu panas seperti ini. Jadi bila Siti Halimah jumpa Syaimak, Siti Halimah mendapati bahawa Syaimak ni sedang berada dengan Nabi SAW di bawah, di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan musim panas. Dalam keadaan musim panas. Jadi kita boleh bayangkanlah, kalau kita yang pergi umrah, yang pergi haji, kita singgah pergi Hudaibiyah kan. Biasanya kalau kita pergi Hudaibiyah tu, kita akan nampak unta-unta kat tepi-tepi jalan tu. Kita boleh bayangkan bagaimana menyengatnya panas ketika itu. Yang pergi waktu bulan 12, bulan 11 tu Alhamdulillah. Tapi kalau yang pergi bulan 3, bulan 4 atau yang pergi bulan puasa, Masya Allah dia punya panas terik. Jadi kita boleh bayangkan. Kemudian, aku langsung menasihati anakku itu agar jangan bawa Nabi SAW ketika waktu panas seperti ini. Siti Halimah sangat concern dengan Nabi SAW. Maka Siti Halimah berkata kepada Syaimak, jangan bawa Nabi pada musim panas macam gini. Pasal dia akan akan menyengat. Maka Syaimak pula bila Siti Halimah kata, ibu kata macam itu, dia berkata, wahai ibuku, sesungguhnya adikku ini tidak terkena panas matahari. Ini perkara yang pelik. Perkara yang menyalahi adat. Sesungguhnya adikku ini tidak terkena panas matahari. Aku bertanya yang Siti Halimah, bagaimana pula baginda tidak terkena panas matahari? Syaimak berkata, lihatlah awan yang sedang berada di atas adikku ini. Maka seketika itu juga aku tidak merasa panasnya matahari kerana awan sedang berada di atas kami atau awan sedang memayungi kami. Lepas tu saya katakan tadi, ini kita masih lagi dalam bab Nabi SAW masih lagi berada di bawah jagaan Siti Halimah Sa'diyah dan perkara-perkara yang pelik yang berlaku. Jadi antaranya itu apabila Syaimak diberitahu oleh ibunya jangan bawa panas, jangan bawa pergi tengah padang pasir, sarang tengah panas ni. Syaimak berkata, sesungguhnya adikku ini iaitu Nabi SAW tidak terkena panas matahari. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Halimah bertanya bagaimana pula dia tak kena panas matahari. Maka Syaimak menunjukkan ke langit, lihatlah awan yang berada di atas adikku ini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu juga aku tidak merasa panasnya matahari kerana awan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada terikan matahari. Dan ini pun sudah saya katakan, ini bukan dalam mukjizat, ini nama irhaus. Sesuatu perkara yang pelik atau perkara yang menyalahi adat yang berlaku atas seorang Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul. Baik. Sama lagi dekat sini. Siti Halimah masih lagi bercerita. Ketika aku hendak memulangkan Nabi SAW kembali kepada ibundanya, aku melihat awan berada di atas Nabi SAW. Jika baginda berjalan, maka awan itu juga akan ikut bergerak. Dan jika baginda berhenti, maka awan itu juga berhenti. Bermakna awan terus memayungi Nabi SAW. Sampai nanti kalau kita ingat nanti dalam peristiwa Nabi dihantar, Nabi meniagakan harta milik perniagaan milik Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ke Syam. Kan? Siti Khadijah menghantar Maisarah menghantar sebagai membantu Nabi dan masa yang sama juga sebagai spy. Dan dia apabila pulang dia beritahu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha bahawa dia melihat sepanjang perjalanan itu awan memayungi Nabi SAW. Jadi sama juga dengan peristiwa ini. Baik. Kemudian disambung lagi sini adalah Nabi SAW tidak berjumpa lagi dengan ibu susuannya yang mulia Siti Halimah Sa'diyah setelah pulang ke pangkuan ibunya kecuali 2 kali.
Nabi SAW apabila setelah dipulangkan kembali kepada Siti Aminah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW tidak lagi berpeluang berjumpa dengan Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha setelah itu, kecuali pada dua ketika. Yang pertama, pada hari perkahwinan Nabi SAW dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Pada hari pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, maka Siti Halimah dan keluarganya datang pada majlis pernikahan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan 20 ekor kambing dan 20 ekor unta serta beberapa helai kain kepadanya. Baik. Ada riwayat pula mengatakan bahawa Siti Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha dan keluarganya datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pernikahan Nabi. Di mana pada perjumpaan yang datang itu setelah pernikahan ni, Siti Halimah Sa'diyah datang mengadu kepada Nabi SAW tentang kesusahan hidup. Lalu tu yang diberikan 20 ekor kambing dan 20 ekor unta dan beberapa helai pakaian. Allahu a'lam, tapi ini adalah riwayat yang saya ketengahkan. Andai kata ada perselisihan, kita tahu mana satu yang diambil oleh penceramah tersebut. Mungkin ketika perkahwinan Nabi SAW dan mungkin juga setelah perkahwinan Nabi. Kali yang kedua adalah pada peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Ketika itu Siti Halimah datang bersama suaminya dan anaknya. Nabi SAW membentangkan kainnya untuk mereka. Daripada peperangan Hunain itu, Nabi SAW berkesempatan untuk berjumpa dengan ibu susuan Nabi SAW, Siti Halimah As-Sa'diyah dan juga keluarganya. Kemudian Nabi sendiri membentangkan kainnya untuk mereka. Kain ini memang kain selimpang Nabi. Kain ridak Nabi SAW dibentangkan agar mereka duduk. Ada setengah riwayat pula mengatakan kain serbannya Nabi SAW. Jadi Nabi tahu pada kita ni bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada keluarga Siti Halimah As-Sa'diyah. Nabi bukan just lupakan, bila Nabi jumpa, Nabi menghormati. Nabi memuliakan keluarga susuan Nabi SAW. Kemudian dia kata sini apa? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, adalah di antara kebahagiaan Siti Halimah Sa'diyah pemberian nikmat taufik oleh Allah SWT dengan nikmat Islam. Jumhur ulama' mengatakan bahawa Siti Halimah dan keluarganya masuk Islam. Baik, jadi ini adalah inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan adalah di antara kebahagiaan Siti Halimah. Dapat jaga Nabi SAW itu adalah satu kebahagiaan dan satu kemuliaan. Kemudian dapat pula menyusukan Nabi SAW itu juga satu kemuliaan dan juga kebahagiaan. Dan ditambah lagi oleh Imam Ibn Hajar mengatakan di antara kebahagiaan Siti Halimah Sa'diyah adalah beliau dan keluarganya diberikan oleh Allah SWT nikmat taufik dan hidayah dan kerana mereka dapat masuk Islam. Dapat nikmat taufik, dapat nikmat hidayah daripada Allah SWT, mereka masuk Islam, itu adalah kemuncak kebahagiaan. Kerana apa? Siti Halimah dan suaminya dan keluarganya juga berjumpa dengan zaman Islam. Bermakna Nabi SAW ketika itu, kalau kata peperangan Hunain ni kalau tak silap saya, dia berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah lebih kurang tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah. Setelah pembukaan kota Mekah, dia ada perang Taif, perang Hunain dan seterusnya sampailah bahawa kepada kemudian adalah perang Tabuk. Barulah kepada Nabi SAW melakukan haji wada'. Baik. Jadi bermakna zaman tu dah lama. Jadi dan itu adalah zaman kegemilangan Islam. Islam sudah bertambah ramai. Kan? Daripada jumlah Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah, umat Islam ketika itu hanyalah 1,500. 1,500 orang.
Tapi apabila pergi dalam masa 2 tahun, perjanjian Hudaibiyah tu berlaku pada tahun 6 Hijrah. Pembukaan kota Mekah, apabila mereka pihak orang kafir melanggar perjanjian tersebut, maka umat Islam pun datang untuk membuka kota Mekah. Bukan untuk conquer Mekah, tak. Untuk membuka kota Mekah. Baik. Dan itu berlaku dalam masa 2 tahun. Tahun ke-6 Hijrah, perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Dalam masa 2 tahun itu, umat Islam meningkat daripada 1,500 pergi kepada 10,000 umat Islam. Jadi ini apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi tidak merasa berat untuk agree dengan perjanjian Hudaibiyah. Walaupun perjanjian Hudaibiyah ketika itu yang kita sedia maklum, dia adalah perjanjian yang berat sebelah. Baik, itu kita tinggalkan terlebih dahulu. Cuma apa yang nak dikatakan sini adalah Siti Halimah dan keluarganya sempat berjumpa dengan zaman Islam naik. Zaman kegemilangan Islam. Baik, jadi mereka berjumpa dengan Nabi SAW dalam peperangan Hunain. Dalam riwayat yang lain pula adalah Syaimak menyerang kuda miliknya Nabi SAW. Ada pula mengatakan bahawa Syaimak, kakaknya Nabi SAW, kakak susuan, ditawan dengan kudanya pada peperangan Hunain. Beliau berkata, aku adalah kakaknya sahabat kamu SAW. Jadi sahabat ni bila dah tangkap, ni ikut riwayat yang lain. Sahabat ni bila sudah tangkap Syaimak, kakaknya Nabi SAW, maka mereka pula dengar perkara yang sangat pelik. Kan? Tiba-tiba kata Syaimak, kata, aku ni adalah kakak sahabat kamu SAW. Sahabat tahu Nabi SAW tidak mempunyai adik-beradik. Nabi kan tidak mempunyai abang, tidak punya kakak, adik dan tak ada. Nabi SAW tunggal. Seorang saja anaknya, ayahnya Nabi SAW Abdullah dan ibunda Nabi SAW Siti Aminah. Baik. Jadi sahabat ni merasa pelik dan rasa ni mungkin Syaimak ni mungkin nak buat hila atau nak buat apa-apa. Maka dibawakan Syaimak jumpa Nabi SAW. Nabi SAW bila nampak Syaimak ni, Nabi langsung kenal. Ini adalah kakak susuan Nabi SAW. Langsung dibentangkan kain ridaknya Nabi SAW buat Syaimak. Langsung setelah diberi makan, dilayan dengan sebaik-baik layanan, maka itulah yang Syaimak pulang ke Bani Sa'ad atau pulang dan memberitahu kepada Siti Halimah dan keluarganya. Langsung mereka pun datang ke tempat Hunain itu dan mereka mengucap depan Nabi SAW. Jadi inilah dua kali, dua ketika yang Nabi SAW jumpa, hanya dua ketika ini saja yang Nabi SAW berjumpa setelah Nabi dipulangkan kepada ibunda Nabi SAW yang mulia, iaitu Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha. Baik, jadi kita dah selesai. Inilah bab tentang penjagaan Siti Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha dan juga perkara-perkara pelik yang berlaku sepanjang penjagaan tersebut. Di mana kalau saya nak ambil sedutan daripada pelajaran yang lalu, di antara perkara-perkara yang pelik itu adalah binatang ternakan di situ menjadi gemuk-gemuk. Milik Siti Halimah menjadi gemuk-gemuk. Langsung orang-orang kampung di Bani Sa'ad pun menggembalakan kambing-kambing mereka di tempat penggembalaan kambing-kambingnya milik Siti Halimah Sa'diyah. Lalu kambing-kambing mereka pun juga menjadi gemuk berkatnya Nabi SAW. Dan juga apabila Nabi SAW tiba di kampung Bani Sa'ad itu, tidak ada satu rumah melainkan setiap rumah itu akan bau kasturi. Kemuliaan, kelebihan Nabi SAW merebak. Baunya merebak. Jadi kampung Bani Sa'ad itu menjadi berkat serta-merta. Yang ketika itu menjadi kemarau, datangnya Nabi SAW, semua menjadi subur. Ini semua berkatnya Nabi SAW. Baik, jadi kita selesai tentang kisah Siti Halimah Sa'diyah bersama Nabi SAW. Baik, jadi kita sambung pada tajuk yang baru tentang kewafatan ibunda Nabi SAW dan penjagaan Abdul Muttalib. Al-Imam Ibn Ishaq berkata, ibunda Nabi SAW wafat ketika baginda SAW berumur 6 tahun.
Dan wafatnya beliau itu di Al-Abwa', sebuah kawasan yang berada di antara Mekah dan Madinah. Baik, jadi awal sekali ini saya ambil daripada kitab Imam Ibn Ishaq. Maaf, kita ambil daripada kitab Sirah Al-Halabiyah. Di mana mengikut riwayat yang masyhur bahawa ibunda Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW berumur 6 tahun. Ketika Nabi SAW berumur 6 tahun, ibunda Nabi SAW pulang ke rahmatullah. Umurnya Nabi 6 tahun ini adalah mengikut riwayat yang masyhur. Ada yang kata bukan 6, ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 8. Wallahu a'lam, cuma yang masyhur. Yang masyhur itu berlaku ketika Nabi SAW berumur 6 tahun. Sama juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Seperti yang masyhur, peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada malam 27 Rejab. Pada malam Isnin. Kan? Tapi ada juga riwayat mengatakan bahawa peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan berlaku pada bulan Rabiul Awal dan sebagainya. Balik pada yang tentang kewafatan ibunda Nabi SAW, mengikut riwayat yang masyhur, ibunda Nabi wafat ketika Nabi SAW berumur 6 tahun. Dan wafatnya beliau itu di Al-Abwa'. Tempatnya nama Abwa', sebuah tempat, sebuah kawasan yang berada di antara Mekah dan juga Madinah. Disambung kata sini lagi, dan adalah kewafatannya itu apabila beliau dalam perjalanan pulang dari Madinah kerana menziarahi saudara mara dari sebelah Abdul Muttalib. Kerana ibu Abdul Muttalib dari Madinah sekaligus menziarahi pusara suami tercinta, iaitu ayahanda Nabi SAW. Baik, apa yang dia kata sini? Kenapa, apa sebab Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha dan juga Nabi SAW pergi ke Madinah? Yang ketika itu nama Madinah itu nama dia Yathrib. Kemudian ditukar kepada Al-Madinah. Jadi tujuan pergi ke sana itu adalah untuk menziarahi saudara mara. Saudara mara sebelah Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib. Kalau kita ingat pada perjalanan yang lalu, dah beberapa yang lalu, ketika kita sedang membahaskan tentang Datuk Nabi SAW, di mana Datuk Nabi itu nama asalnya itu adalah Syaibah, kan? Beliau itu dilahirkan di Madinah. Ayahanda beliau adalah Hashim. Jadi Hashim ini ketika berkahwin dengan ibu, dengan isterinya itu berjanji dengan pihak sebelah isteri, kaum keluarga sebelah isteri, bahawa kalau isterinya sudah syarat hamil, maka hendaklah mesti dilahirkan, dihantar kembali ke Madinah. Maka Hashim pun bersetuju. Itulah yang Datuk moyang Nabi lah, bapanya, ayandanya Abdul Muttalib, Hashim bin Abdul Manaf. Ketika sudah syarat isterinya itu, beliau menghantar isterinya ke Madinah dan langsung melanjutkan perjalanan beliau ke Syam. Beliau wafat di sana. Balik kepada Abdul Muttalib, maka apabila isteri itu selamat melahirkan, maka dinamakan anak itu Syaibah, iaitu Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib. Jadi bermakna Abdul Muttalib punya family ada dekat Madinah. Kemudian Abdul Muttalib namanya Syaibah. Kenapa nama Syaibah? Syaibah maknanya uban. Kerana Abdul Muttalib ketika lahir ada uban di kepalanya, di rambutnya. Maka Abdul Muttalib ini dibawa pulang oleh pakciknya yang bernama Muttalib. Dengan orang pula menyangka bahawa Syaibah itu adalah hambanya pada Muttalib. Mereka mengatakan dia itulah Abdul Muttalib, hamba si Muttalib. Padahal Abdul Muttalib itu adalah anak saudaranya Muttalib. Muttalib itu adalah adiknya Hashim. Jadi bila bawa pulang kepada Mekah, kerana tempat Abdul Muttalib itu sebenarnya di Mekah, maka itulah sebab Abdul Muttalib mula semenjak itu tinggal di Mekah. Jadi keluarga asal Abdul Muttalib, sebelah ibunya itu berada di Madinah. Jadi dalam erti kata yang lain, Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha hendak silaturahim dengan keluarga sebelah mertua,
Boleh kata sebelah nenek lah. Sebelah nenek mertua. Pasal Abdul Muttalib kira bapa mertua. Jadi bapa mertua punya mak, punya family nak pergi ziarah dekat Madinah. Sekaligus menziarahi pusara suami tercinta iaitu Saidina Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Baik. Jadi itulah sebab kenapa Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha dan juga Nabi SAW pergi ke Madinah. Jadi Siti Halimah bukan pergi seorang diri. Dia kata sini, beliau menuju ke sana bersama Nabi SAW dan Ummu Aiman, kemudian tinggal di sana selama sebulan. Siti Aminah binti Wahab pergi sana bersama Nabi SAW, juga ditemani oleh Ummu Aiman, ditemani dengan Ummu Aiman, kemudian tinggal di sana, di keluarga sebelah sana lebih kurang dalam masa sebulan. Ada pula riwayat mengatakan bahawa Sayyidatina Aminah ditemani juga dengan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Bahawa mereka juga ditemani dengan pakcik Nabi SAW yang sulung. Al-Harith ini adalah anaknya Abdul Muttalib yang pertama, yang sulung. Jadi Siti Halimah As-Sa'diyah, Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha bersama Nabi SAW, bersama Ummu Aiman dan juga bersama Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Harith ni menemani Siti Aminah untuk sampai ke Madinah. Baik. Jadi itulah sekadar ini saja perjumpaan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.